Pada pagi ini, pagi Isnin kita guna kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah saya semua tuan-tuan yang ada kitab Riyadhus Salihin boleh buka. Yang Salih Muhammad menyaksikan melalui live, betulkan niat, dan Salih Muhammad bantu kami untuk sebarkan, untuk sharekan seluas-luasnya insyaAllah. Dan saya doakan semua yang membantu untuk share, insyaAllah Allah kurniakan gandaan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda insyaAllah. Kita masih berada pada bab Salih Alaihi Muhammad, pemimpin yang adil. Sebelum ini kita dengar ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada pemimpin yang zalim. Hari ini kita akan dengar kelebihan-kelebihan pemimpin yang adil pula. Jadi fair lah. Lepas dah cakap tentang ancaman, dengar pula tentang Salih Muhammad, manfaat ataupun kelebihan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil insyaAllah. Nanti tukar balik pakai mic yang saya dah tak sedap mic ni, tak syok. Kita berada pada hadis yang ke-665. Mic ni kalau tak kena dia tarik suara tak sedap, perit, tekak, syok. Yang tu walaupun dia dah uzur sangat dah, uzur syar'i tapi sedap lagi, puas pakai. Yang ni tak syok. Hadis ke-65, wa an Abdullah ibni Amr ibni As, wa an Abdullah ibni Amr al-As radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذي يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Mana mic yang lama tu mana? Dekat mana? Siapa tahu? Dekat mana? Mai tukar ni. Cari Ustaz, dekat mana? Pergi cari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah, Salih Alaihi Muhammad, akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, iaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum mereka terhadap keluarga-keluarga mereka dan apa-apa yang menjadi tanggungjawab mereka. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, ini kelebihan kepada orang-orang, keutamaan orang-orang yang berlaku adil dalam segala persoalan, dan besarnya kelebihan dan pahala yang Allah akan bagi dekat mereka. Pasal apa macam tu? Pasal Allah sebut dalam Al-Quran. Salih Alaihi Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin an yaku ghaniyan aw faqiran. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun dia miskin, maka Allah lebih tahu tentang Salih Alaihi Muhammad kemaslahatannya. Kita ni cenderung tak berlaku adil kepada orang bila ada sesuatu yang terkait dengan kita. Contoh, dua orang yang ada masalah. Seorang tu orang yang rapat dengan kita, boleh jadi dia anak kita.
Orang yang balas dengan dia tu bukan anak kita. Biasa kita cenderung nak pergi kat siapa? Kat anak kita. Maksudnya, kalaupun anak kita salah dan orang tu betul, kita tetap akan buat keputusan yang cenderung belah anak kita. Ni orang yang tak berlaku adil. Tapi kalau dia boleh berlaku adil, walaupun tu anak dia, walaupun tu kaum kerabat dia, antara orang kaya dengan orang miskin, orang kaya tu duk bagi duit kat kita, duk tolong kita. Salih Alaihi Muhammad, waktu kita susah, dialah yang duk apa-apa dengan kita. Yang duk balas dengan dia tu orang miskin. Orang tu tak pernah pun duk tolong kita. Agak kita nak cenderung siapa? Cenderung dekat orang kaya. Siapa yang boleh dia, tak ada kisah pasal siapa, tak ada kisah pasal apa, Salih Alaihi Muhammad, dia tetap berlaku adil dalam keputusan penghakiman dia. Maka orang ni Allah akan letak dia di satu mimbar daripada cahaya nanti di yaumul qiyamah, yakni mimbar kemuliaan. Ya. Nabi SAW cerita dalam hadis berkaitan dengan syurga. Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab. Oh, tak boleh. Tak boleh langsung. Sakit tekak. Kunci be. Tak jumpa kunci, pecah pintu. Yang seorang penting, seorang nak pakai lama. Jadi Sayyidina Muhammad, Allahumma Sayyidina Muhammad, Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis berkaitan dengan syurga dalam kitab Bahrul Mazi, kalau tak salah saya jilid yang ke-8, cerita tentang syurga. Salih Alaihi Muhammad, manusia-manusia ni, ahli-ahli syurga ni, Allah akan letak daripada kat mimbar-mimbar. Dalam syurga dia akan duduk di atas mimbar-mimbar sesuai dengan kelebihan dan kedudukan dia tersendiri. Ada orang dapat mimbar daripada emas, ada orang dapat mimbar daripada perak, daripada kasturi. Salih Alaihi Muhammad. Dan Nabi SAW pernah cerita dalam sebuah riwayat yang lain tentang para Nabi duduk atas mimbar daripada cahaya. Salih Alaihi Muhammad, para Nabi akan duduk mimbar daripada cahaya-cahaya. Mimbar ni apa? Kedudukan, kemuliaannya duduk pikat mimbar macam masjid kita ni. Oh, mimbar masjid tu tempat Tok Khatib duk baca khutbah tu. Tu bukan mimbar tu. Mimbar tu tempat orang bagi berdiri, bagi tinggi sikit supaya boleh ceramah, boleh dengar. Tapi Salih Alaihi Muhammad, yang dimaksudkan dengan mimbar ini ialah kedudukan yang tinggi. Bismillah. Ni bos dah. Sikit dekat. Jadi yang dimaksudkan ni ialah mimbar-mimbar kemuliaan yang mereka akan dapat nanti di yaumul qiyamah. Siapa yang boleh berlaku adil, buang segala perasaan berat sebelah pasal dia tu kerabat, pasal dia tu anak beranak, anak, cucu Salih Alaihi Muhammad, mak bapak, kaya ke miskin ke dia, tetap dia berlaku adil dalam membuat keputusan. Orang ni nanti Allah akan letak dia dekat dalam syurga, nanti dapat mimbar daripada cahaya. Tahu tak pasal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganjaran dia besar sangat. Pasal nak buat tu susah. Nak buat tu susah. Kita cenderung untuk berat belah orang yang rapat dengan kita. Memang lagu tu nak buat lagu mana? Sebab tu kita selalu sebut orang yang paling susah nak kita tegur. Pasal apa kita susah nak tegur? Pasal kita sayang. Pasal kita ambil berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Paling susah nak tegur 3. Nombor 1, orang paling rapat dengan kita, anak-anak kita. Kita boleh tegur orang lain, anak kita sendiri kita tak boleh tegur. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, orang yang ada jasanya dekat kita. Orang yang ada kelebihan, dia tolong kita.
Lagi banyak dia tolong kita, lagi susah kita nak tegur dia. Nombor 3, orang yang tengah duk peak naik tu di kalangan kita, dia tengah duk naik tu, orang ni tak boleh nak tegur. Siapa-siapa dia tak boleh terima teguran, dan kita nak menumpang naik dia tu. Tak rasa macam kalau aku tegur sekali, dia jauh daripada aku, dia tak mau duduk rapat dengan aku dah, nanti aku pun tak boleh dapat manfaat dengan dia tengah duduk naik tu, dia tengah duduk di kemuncak. Ini semua orang tak boleh tegur. Bila kita tak mampu nak tegur, maksud kita sedang cenderung salih alaihi Muhammad, untuk tidak berlaku adil kepada orang. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Muhammad, tentang akhir zaman. Seorang Arab Badui mai jumpa Nabi SAW. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi tengah duduk dengan para sahabat ramai-ramai, duduk tengah bagi tazkirah. Tiba-tiba mai seorang Arab Badui. Dia serbu masuk je. Ni panggil orang Arab Badui. Kita pun jangan buat panggil Arab Badui ni. Dia nak tanya soalan tapi serbu. Wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat ni? Dia mai tanya. Banyak hadis-hadis, beberapa hadis jugalah sahabat-sahabat duk tanya tentang kiamat ni. Ini salah satu daripada dia. Dia mai, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat ni? Nabi tak jawab. Nabi teruskan perbincangan dengan para sahabat. Sampai ada para sahabat yang kata sallallahu alaihi Muhammad, Nabi itu saja tak mau jawab dia. Wajak sangat, masuk tanpa tak bagi salam. Orang kita kata apa? Serbu tak pakai helmet. Ikut dan dia masuk. Serbu tak pakai helmet. Masuk ikut sempatnya sallallahu alaihi Muhammad, Nabi tak heran kat dia. So sebahagian sahabat kata apa? Nabi tak dengar kot dia kata apa. Padahal Nabi dengar, dan Nabi heran juga. Tapi sallallahu alaihi Muhammad, tapi Nabi saja tak mau jawab lagi. Pasal Nabi SAW tak mau para sahabat yang sedang dengar tazkirah Nabi SAW tu tak faham apa yang Nabi SAW nak sampaikan. Kita pun ambil pengajaran daripada perbuatan ni. Kalau asatizah kita, ustaz kita tengah duk bercakap, jangan duk berpotong. Ada benda yang dia nak sampaikan tu, kita tak sabar. Ustaz nak tanya, tunggu Ustaz, bagi dia habis cakap dulu, kemudian lagi barulah kita interrupt. Takut lagi ada benda yang dia nak sampai lagi, dia miss out dan orang tak boleh nak faham. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia pun dah habis semua perbincangan Nabi SAW dengan para sahabat tu, barulah Nabi SAW panggil orang tu. Ustaz, kamu tanya apa tadi? Dia kata, saya tanya tentang kiamat, wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, apabila amanah disia-siakan, maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fantadhirus sa'ah, tunggulah kiamat. Kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila amanah ini telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran ataupun kiamat. Dia tak boleh nak faham apa maksud amanah disia-siakan. Kata Nabi, dia pun tanya dekat Nabi SAW, apa maksud amanah telah disia-siakan? Kata Nabi SAW, apabila amanah diserahkan kepada bukan ahli dia, maka fantadhirus sa'ah, tunggulah hari kehancuran ataupun hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Tahu tak pasal apa ramainya orang yang tak mampu nak berlaku adil? Apa maksud adil? Letak sesuatu sesuai pada tempat dia. Pasal apa? Pasal dia tak punya keahlian tentang apa yang dia uruskan. Dia tak punya keahlian tentang apa yang sedang dia uruskan. Allahumma salli Muhammad. Kalau seorang doktor, macam doktor lah, bagi sebut contoh doktor lah, pasal doktor dekat depan ni. Kalau seorang doktor, dia reti nak treat orang ni, nak letak apa ni, equipment ni, nak uruskan benda ni sesuai dengan keilmuan dia. Pasal dia reti.
Bayangkan urusan kedoktoran itu ataupun urusan rawatan ataupun perubatan itu suruh engineer buat. Dia reti tak? Dia tak reti lah. Akhirnya dia paksa diri nak buat. Apa yang akan jadi? Jadi kelang kabut lah. Jadi urusan tu akan jadi rosak. Tambah-tambah yang melibatkan kepada hubungan dengan orang lain. Ada orang yang kedua, orang yang ketiga yang akan berurusan dengan dia. Makin rosaklah kerja-kerja tersebut ni. Dia kata, siapa yang beritahu hang ni? Orang yang urus aku kat sana. Salah hang buat ni. Ni bukan cara rawat yang betul. Dah, orang yang urus aku, orang yang rawat aku tadi, dia abang tu. Dia tu abang salah pasal dia tu bukan doktor. Tapi kita pergi letak dia untuk uruskan kerja doktor. Faham tak faham tu? Jadi rosak tak? Jadi rosak lah. Tapi itulah yang berlaku di akhir zaman. Tu contoh je duk pegang doktor aja. Banyak benda yang lain. Nombor satu sekali, paling utama di antara yang terutama ialah agama. Asas hidup kita ni ialah hidup beragama. Nak jadi apa pun dalam hidup, nombor satu sekali agama tu kena betul. Betul lah semua-semua sekali. Dia tu duduk mana ke, kerja apa ke, apa benda dia buat dalam hidup dia. Kalau asas agama dia betul, betul lah semua. Tapi masalah dia, tang tu letak orang salah lah. Tang tu letak orang salah dah. Maka tunggulah kehancuran sungguh-sungguh. Orang yang nak menyampaikan agama dan betulkan agama ni, dia ada dua peringkat, dua tempat. Nombor satu, dia panggil ulama. Siapa ulama ni? Ulama ni ialah orang yang dia dalam hidup dia ikut proses untuk jadi ulama tu dengan betul. Daripada sekolah rendah dia, kemudian masuk 4 senawi dia, kemudian dia sambung dengan pengajian-pengajian yang kemudian sambung ke universiti ke apa-apa yang berkait dengan agama, dan dia mengaji sungguh dan dia layak untuk bagi hukum, bagi bimbingan berkaitan dengan hukum syariat dalam agama. Yang ni boleh jadi mufti, boleh jadi Allahumma salli Muhammad ahli jawatan kuasa majlis fatwa, mungkin ulama-ulama kat tempat kita yang memang dia ni bagi hukum, layak untuk bagi hukum. Tapi orang macam ni orang tak apa nak dengar sangat, sebab tak sedar kan. Ceramah tak sedar, cakap satu tone aja. Cara kita uak tu pun buka lena ni awak. Orang panggil mufti cakap. Cuba pakai kan. Tuan-tuan yang pakai sadaqallahul azim bila wabillahi taufiq lah. Kan sallallahu Muhammad. Jadi subhanallah orang tak suka dengar sallallahu Muhammad. Tapi ada satu peringkat lagi, dia panggil peringkat orang bagi mau'izah, orang yang bagi nasihat, bagi peringatan. Yang ni tak payah tunggu jadi mufti. Yang ni semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ajak orang untuk mayang duha, okey, semua orang boleh. Kan tak? Ajak orang untuk baca Quran, semua orang boleh buat. Ajak orang bangun tahajud, semua orang boleh buat. Larang orang daripada buat maksiat, jangan buat gitu, semua boleh buat. Ni semua kerja kita buat ni. Tunggu jadi ustaz kan? Tak. Sallallahu Muhammad, dia lawyer, dia boleh buat. Dia kerja pejabat, dia boleh buat. Dia kerja tukang sapu, dia boleh buat. Semua orang boleh buat. Tak payah nak tunggu dapat Sallallahu Muhammad mengikut apa pengajian mengikut pengajian yang sempurna proper tu, tak payah tunggu. Semua orang boleh buat. Tapi ada batas dia lah. Ada had dia, ada limitasi dia, limitation dia. Setakat mana yang dia reti. Tengok-tengok Sallallahu Muhammad, dia ni contohnya dia tukang kebun contoh. Dia tak mengaji lah, dia tak mengaji ikut sistem pengajian keilmuan. Tetapi dia pandai cakap. Terror, lepas dia menyapu, dia pacak apa ni kamera, dia pacak ni, dia live TikTok. Kemudian kita ni pandai cakap. Semua orang macam takjub dengan terror. Woi, masya-Allah. Akhirnya Sallallahu alaihi Muhammad, akhirnya Allahumma salli Muhammad. Apa jadi? Akhirnya follower dia ramai. Dia buat pula satu benda viral pula, 1.2 million follower. Kan?
Start pada tu orang mula tanya dekat dia hukum-hukum agama. Dan dia pun gagah nak jawab hukum agama. Nak semua. Ada artis nyanyi wah nyanyi hebat, terkenal. Satu hari tengok pakai tudung. Faham? Bila pakai tudung, dia kata dia berhijrah. Alhamdulillah, saya telah berhijrah. Saya meninggalkanlah apa semua ni sebagainya. Bila start saja hijrah, orang terus panggil dia ceramah. Orang terus panggil dia isi program dekat masjid. Orang panggil dia untuk pergi kat sini. Dia mula menjawab soal-jawab dalam agama. Tak kenal lah. Sebab tu yang keluar hukum bukan-bukan. Hari tu kita tegur. Tak betul itu, salah tu. Salah. Tapi gagah nak jawab. Pasal apa? Pasal ni 1 juta orang ikut dia. Orang tanya, takkan aku nak abang kata aku tak erti. Aku dah pakai tudung dah. Orang, tuan-tuan, nombor 1, Sayyid Muhammad, dia kena faham duduk dia dekat mana. Yang kedua, kita kena faham duduk dia dekat mana. Kita kena tahu level dia dekat mana. Sayyid Muhammad. Maka nak tanya soalan ke, nak berbincang ke, bincang sesuai dengan kedudukan dia. Jangan tanya benda-benda. Tapi masalah dia tu, ustaz cakap tak laku lah ni, mereka cakap lagi laku. Tengok ni, kita tegur tak jalan, mereka tegur lagi jalan. Hari tu ada seorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak pergi satu konsert K-pop. Konsert ni dia main daripada Korea lah, K-pop lah. Dia ni artis hijrah, orang yang dah hijrah. Lalu bila dia hijrah ni, biasalah orang-orang yang Islamik sikit ni akan follow dia banyak lah. Dia pula pergi program pun semua pakai kopiah, bubuh kopiah atas kepala. Bubuh kopiah. Walaupun duduk dalam majlis, bubuh juga kopiah atas kepala. Bagus. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya nak bagi satu contoh ni. Saya tak sebut nama siapa-siapa, tapi nak bagi faham kesan dia, impact dia. Lalu Sayyid Muhammad dalam program dia sampai lah ni, kan dia selalu bubuh kopiah atas kepala. Bagus. Simpan janggut. Bagus. Maksud dia dah berubah dah. Dia mula ikut. Ni Sayyid Muhammad. Kemudian satu hari, Allahumma Sayyid Muhammad, tiba-tiba tuan-tuan, bila ada K-pop ni kita pun tak tahu. Kita memang tak setuju lah. Ni pun mari pun saya buat video, saya bantah Sayyid Muhammad, Coldplay yang nak main ni. Kebetulan pula Sayyid Muhammad, kita duk cakap seorang-seorang tak laku sangat, orang tak kata sangat. Kemarin mufti wilayah buat keluar statement, dia minta supaya program itu dibatalkan sebab satu pasal LGBT apa semua. Saya pun orang guna tu, keratan tu sekali kita kempen sekali lah, so kita pun tak tahu kata ada tu. Kemudian Sayyid Muhammad tahu satu hari malam tu program, dia terlupa kata dia dah beli tiket. Dia, isteri dia, apa anak-anak dia beli tiket lah. Tiket dia entah harga berapa. Takdirnya semalam konsert dia terlupa. Bila terlupa, pagi tu dia hampir semalam jatuh duduk, orang ambil video dia. Lepas tu Sayyid Muhammad, orang pun kata kat dia, ada orang buat react. Dia kata inilah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak cara Allah nak halang Nabi daripada buat maksiat, Allah lupakan Nabi, Allah tidurkan Nabi. Nabi mengantuk, akhirnya Nabi SAW. Kena tak dengan Nabi SAW? Tak kena. Sebab Nabi tak ada niat pun nak pi. Nabi ni Allah pelihara dulu, akan datang Sayyid Muhammad daripada maksiat, daripada dosa. Nabi tu maksum. Dia memang ada niat nak pi. Dia dah ada usaha nak pi. Dia dah beli tiket nak pi konsert tu. Sama dengan Nabi? Tak sama sikit pun dengan Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ingat, Allah bagi kita satu pahala kalau kita niat nak buat satu kebaikan. Kita niat nak buat satu kebaikan, Allah bagi satu pahala. Kita buat satu kebaikan tu, Allah boleh ganda sampai 700 kali ganda. Ataupun Allah boleh ganda sampai kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai gandaan yang sebanyak-banyaknya. Boleh. Salli ala Muhammad, tu kebaikan.
Kalau dosa, dia niat nak buat satu dosa, Allah tak kira dosa lagi. Tapi kalau dia buat dosa tersebut, Allah kira satu dosa. Kalau dia batal nak buat dosa tu, Allah bagi satu pahala. Faham tak ni? Dia nak buat, aku nak buat satu dosa, aku nak buat satu pahala ni, aku nak buat satu jahat ni. Nilah hati dah ni. Dia nak buat dah. Suddenly tak dia buat, cancel. Tak mau buat lah. Bila dia tak mau buat tu, Allah bagi kat dia satu pahala. Tapi yang bagi satu pahala tu lagu mana? Kalau dia tak mau buat tu kerana Allah, yang tu dapat pahala. Contoh macam dia beli tiket dah ni. Dia, ish, tak patut aku pergi ni, tempat maksiat, aku ni dah berubah dah, tak DP lah. Tu dapat pahala. Tapi kalau dia tinggal tu dengan halangannya yang bukan kerana Allah, maksud macam tadi terlupa, ataupun elok nak keluar, bini kata, tu nak pergi mana tu? Balik, masuk balik. Tak ini. Ni jenis-jenis pantang berundur kecuali bini call ni. Ni tepuk meja, bergegak macam meja. Bini telefon kelang kabut balik. Dia nak buat tu, tiba-tiba ada halangan, dia balik, yang ni tak dapat pahala. Faham tak ni? Jadi nak relate, saya nak bagi tahu bahawa saya Muhammad, ada orang-orang yang kita angkat tinggi, letak dia pada tempat yang tak sepatutnya, sampai menjadi rujukan-rujukan pada agama, tapi dia tends untuk buat mistake, dan orang akan guna kesalahan yang dia buat tu sebagai contoh-contoh kebaikan. Jadi maksud, oh tak apa, maksudnya nanti akan ada orang yang boleh, aku nak pergi konsert jugalah. Dia yang dah beralih pun boleh pergi konsert, dia lagi orang angkat, follower dia berjuta, orang panggil dia ceramah kat dalam masjid, orang panggil dia dalam program forum agama, bercakap dekat depan. Aku ni siapa sangat? Dia yang berubah pun boleh pergi konsert, takkan aku tak boleh pergi konsert? Orang akan ambil contoh dia untuk pergi konsert. Rosak lah. Rosak. Ni contoh dia. Rosak masyarakat. Tu dalam bab agama. Tu tak cerita bab-bab yang lain lagi. Lah ni, kalau influencer ni boleh jadi semua. Ya. Adik besar nanti nak jadi apa? Kalau kita dulu jawab 3 lah paling tidak. Tak polis, bomba. Tak bomba, cikgu kan. 3 tu lah. Cikgu jarang sikit orang buat itu. Polis, bomba, tentera kot. Kan? Cikgu tak mau tiru lah, pasal cikgu dia yang tanya tu. Tak mau tiru cikgu ni. Tak kira jadi cikgu kita mau. Kan? Tak polis, bomba. Bomba tu lah 3 dulu kita ni. Tapi boleh faham lah pasal apa. Dia pun tulislah bomba. Pun tengok, jadi apa? Polis, padam. Dia pun tiru kawan dia. Dia tak ada. Pasal kita tahu kerja tu akan jadi satu kerja kita nak buat lah. Satu hari nanti kerja tu akan jadi kerja kita nak buat. Tapi Allah Masya Muhammad lah ni tanya, nak jadi apa? Jadi influencer. Jadi influencer, jadi YouTuber, jadi TikTokers. Pasal apa nak jadi TikTokers, nak jadi influencer, nak jadi YouTuber? Tak pasal apa? Pasal kalau dia jadi yang tu, semua dia jadi. Dialah doktor, dialah ulama, dialah Perdana Menteri, dialah pakar ekonomi. Semua dia jadi. Tanyalah apa, semua dia reti, semua dia tahu, dan semua orang ikut. Ini masalah. Maka apa akan jadi? Akan jadi kerosakan di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, nombor 1, kita ni kena berlaku adil dalam meletakkan seseorang sesuai pada tempat dia. Kita sendiri, tak kira dia siapa. Kalau dia layak, letak dia kat situ. Kalau dia tak layak, walaupun dia anak kita, walaupun dia keturunan kerabat kita, walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, jangan letak orang tak sesuai pada tempat dia. Rosak. Ada orang tanya, guna kabel Ustaz, guna kabel. Macam tadi kan, orang tu bukan bidang tu, kita pergi letak dia dekat bidang tu, maknanya rosak lah. Salih alaihi Muhammad. Ya, tapi saya ada tu. Saya ni belajar engineering. Pak menakan saya, dia kerja syarikat engineering. Lepas tu dia pula, syarikat pula nak buka peluang kerja engineer. Saya rasa saya layak. Saya pergi dekat Pak menakan saya, Pak Long, tolong Ustaz. Pak Long tolong, kira-kira Ustaz pergi saya masuk. Kita boleh, tak ada masalah. Hamai resume hang. Pak Long dia pun kawan kamcing dengan bos, yang nak menakan saya, pergi dia lah, tu sudah pening-pening lah cari cara lain.
Okeylah, ambil. Dengan kabel Pak Menakan tu, akhirnya dia masuk kerja tu. Adil ke tak adil? Tak adil. Pasal apa tak adil? Kalau dia punya kelayakan, orang lain pun ada kelayakan juga. Kalau dia rasa dia pandai, mungkin ada orang lebih pandai yang lebih diperlukan oleh syarikat berbanding dengan dia. Betul ni? Untuk adil ke mana? Buka semua. Salih alaihi Muhammad. Habis tu Ustaz, kalau Ustaz Muhammad, waktu ambil dia dalam keadaan tak cek lagi orang lain, padahal sepatutnya ambil orang lain, sepatutnya dibuka untuk hak buka kepada orang lain, tapi ambil dia, waktu tu kawan ni yang dapat ni telah ambil hak orang yang sepatutnya orang lain, tapi dia ambil. Pasal apa? Pasal kabel dia. Kalau cerita amanah betul-betul, orang yang Pak Menakan dia tu dulu kena amanah, pasal dia kerja kat situ. Nak minta, tak apa, Pak Long bukannya ada keputusan apa Pak Long buat, hantar je resmi, lepas tu hang pergi interview. Dia nak yang mamai saya semua, kalau rasa dia layak, maka majikan layakkan pilih dia, selesai masalah. Kalau dia rasa, majikan rasa dia tak layak, ada orang lebih layak, biarlah orang lain. Bala Pak Long duk kerja situ pun tak boleh nak tolong. Aku tolong dah lah tu, tolong submit. Tapi dah dia buat keputusan, dah buat, kena bukan saya, bukan kita yang buat keputusan. Fair tak? Fair lah. Muhammad. Takut nanti kita Salih alaihi Muhammad. Jadi itulah yang jadi. Ramai yang masuk kerja dengan kabel, kualiti persejilan tak seberapa. Lepas tu nak marah pun tak boleh. Nak buat kerja susah. Pasal apa? Pasal nak belakang. Nak tegur lebih-lebih pun payah. Jadi susah. Hendaknya kerja tak menepati piawaian yang dikehendakkan. Faham tak? Kita kena tak. Yang kedua, kita kena letak orang tu sesuai pada tempat dia. Kalau dia rasa dia tak layak, jangan duk angkat dia sampai dia layak. Pujian yang melampau boleh merosakkan orang. Ingat tu kata hukama. Pujian yang melampau tu boleh merosakkan orang. Dulu ada seorang, dia ni tak apa nak cerdik sangat. Bukan dululah, ni lah duk ada lagi. Dia tak apa nak cerdik sangat lah. Dan dia suka menyanyi. Dan suara dia memang tak sedap. Memang tak sedap. Tapi disebabkan dia tu lagu tu macam tak apa nak sangat, macam lemak, macam dia panggil apa, lembam sikit ni. Tapi okey, dia okey lah. Sikit ada nampak macam tak apa cerdik macam orang sangat lah. Taklah nampak sangat. Kalau jumpa sekali-sekali tu macam tak tahu pun kata dia macam tu. Tapi kalau dia bercakap tu, kalau dia explain tu, nampak dia ni macam tak apa cerdik sangat lah. Jadi dia suka sangat menyanyi. Dia suka qasidah, dia suka menyanyi. Lepas tu dia suka buat live. Dia buka di Facebook dia buat live, dia menyanyi. Dia duk qasidah apa. Saya duk tengok lah kadang-kadang komen tu, pekat-pekat duk puji dia. Baguslah, suara sedap lah, orang apa semua. Lagilah dulu jadi. Apa ni saya semua. Bila dia dah jadi, dia dah seronok sangat. Dia pergi kat masjid, dia minta untuk azan. Dan orang kata suara dia sedap. Bukan dia kata sendiri. Orang duk puji dia semua. Suara sedap. Dia pergi masjid, dia kata aku nak azan. Masjid kata tak payahlah, kita ada Tok Bilal ni. Dia pergi masjid lain, ada masjid lain yang duduk Salih alaihi Muhammad, ra'i dia. Hantar pasal hamil tempat kami, azan kat tempat kami lah. Dia pun azan. Antara syarat kita nak ambil muazzin, bukan sebab kita nak ra'i orang. Muazzin ni ada syarat. Antara syarat dia, suara dia kuat, suara dia sedap didengar. Nak tarik orang ni, bukan mimpi petik gitu. Hari ni azan pula, hari ni azan. Tak ada pilihan. Sebab tu Nabi SAW pilih Bilal bin Rabah, walaupun yang mimpi itu Zaid. Yang mimpi tentang azan tu sahabat Nabi SAW, nama Zaid. Dia pergi cerita kat Nabi, Rasulullah semalam saya mimpi nak azan lagu ni. Pergi panggil Bilal, suruh dia azan. Patutnya suruh siapa azan? Zaid lah, sebab dia mimpi. Tapi bukan, dia ada Sayyid Muhammad, syarat dia, kriteria dia. Suara dia lantang, suara dia sedap. Bila dengar saya orang tertarik nak pergi. Tu dah. Akhirnya masjid ni ra'i dia. Bila masjid ni ra'i dia, dia nak lagi. Bila orang tak mau bagi, dia nak pergi terjun sungai. Dia nak pergi terjun jambatan. Dia naik atas, buat live kat atas, duduk atas tempat tinggi. Aku hari ni aku nak terjun. Pasal apa? Pasal ada orang kata aku suara tak sedap. Pasal dia sungguh memang suara tak sedap. Tahu tak dia jadi lagu tu pasal apa? Pasal orang duk puji dia tak sesuai pada tempat. Maaf ni saya.
Tu orang lain. Anak-anak kita pun sopan. Bukan maksud langsung tak boleh puji. Tak. Bagi dia benda yang tepat supaya dia boleh perbetul. Kalau dia tak kena, cakap kata tak kena, tapi dengan cara yang hikmah, yang elok lah. Tapi jangan duk puji dia benda yang salah, benda yang tak betul, akhirnya akan merosakkan. Inilah yang duk jadi. Tuan-tuan saya hormat, pasal apa? Pasal kita sendiri tak berlaku adil dalam membuat keputusan. Sebab dia tu anak kita, sebab dia tu keluarga kita, sebab dia tu related dengan kita, sebab dia orang kaya, sebab dia orang miskin, whatever reason, apa saja sebab, berlaku adil. Orang yang mampu untuk meletakkan emosi dia kat tepi dalam dia buat keputusan, Allah janji kepada Allah akan bagi satu mimbar daripada cahaya nanti di yaumul qiyamah. Baik, Allah SWT. Dan hadis berikutnya, hadis akan kita bincangkan pada pertemuan yang kita yang akan datang, cerita tentang sebaik-baik pemimpin daripada kalangan kamu. Apakah ciri-ciri dia? InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang membantu untuk sebarkan. Saya doakan supaya Allah berikan kebaikan, insya-Allah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang bagi gift dekat TikTok. Saya sangat-sangat menghargainya. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.